Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera khususnya kepada para pengundi negeri Melaka yang akan mengundi pada PRN Melaka ini pada hari Sabtu ini. Saya, Ahli Parlimen Sepang, hari ini ingin berkongsi dengan saudara-saudari sekalian, tuan-tuan dan puan sekalian mengenai apa yang berlaku dalam sidang Parlimen pada hari ini. Kemudian saya baru balik daripada Parlimen. Tadi di waktu petang hari ini ada satu peristiwa yang agak besar lah bagi saya dari dalam konteks Malaysia ini, kerana Parlimen sewaktu penggulungan Yang Berhormat Menteri Kewangan ketika dia membentangkan penggulungan itu, setelah semua ahli Parlimen berbahas, ahli Parlimen YB Langkawi telah membangkitkan satu isu yang agak menarik, iaitu berkenaan adanya satu permohonan daripada Yang Berhormat Pekan, iaitu Najib Tun Razak, untuk meminta kerajaan yang ada sekarang ini meluluskan permohonan beliau bagi mendapatkan harta bernilai RM100 juta ringgit, iaitu dalam bentuk hartanah yang bernilai 60 juta ringgit dan juga bangunan ataupun rumah yang bernilai RM40 juta. Jadi kedua-duanya lebih kurang 100 juta. Atas alasan kononnya beliau telah berjasa sebagai Perdana Menteri. Jadi beliau kata bahawa beliau berhak untuk mendapatkan RM1 juta daripada kerajaan. Pada hari ini, isu telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Langkawi, iaitu Tun Mahathir. Setelah perkara itu dibangkitkan, maka Yang Berhormat daripada Langkawi juga bertanya, kenapakah item tersebut, iaitu 1 juta itu tidak dimasukkan dalam buku bajet 2022. Dia kata menurut YB Langkawi, biasanya segala item ni perlu dimasukkan dalam bajet untuk dibahaskan, dibentang, dibahas, dan kalau diluluskanlah. Apabila Yang Berhormat Menteri Kewangan menjawab, secara jujur saya kata jawapan tu agak fair. Dia mengatakan alasan kenapa item itu tidak dimasukkan dalam bajet 2022 kerana permohonan yang dibuat oleh Yang Berhormat Pekan itu hanya dibuat selepas bajet dibentangkan. Jadi tidak boleh dimasukkan dalam item dalam bajet. Bagi saya lah, secara jujurnya, biar to be fair, jawapan tu agak fair lah. Sebab bila dimohon selepas bajet dibentangkan, mungkin tidak possible untuk dimasukkan dalam bajet. Tapi isu tidak berakhir di situ. Timbul pula persoalan daripada Yang Berhormat ramai lah, Yang Berhormat, khususnya Yang Berhormat daripada Pokok Sena, Datuk Mahfuz, Yang Berhormat daripada Puchong, Mobi Gobin, Yang Berhormat Jelutong, Yang Berhormat Pulai. Boleh katakan ramai ahli Yang Berhormat yang telah bangun. Saya sendiri pun suruh bangun. Dibangkitkan, iaitu persoalannya, adakah Kabinet telah meluluskan permohonan Yang Berhormat Najib itu. Bila tiba bahagian ini, saya nampak walaupun pada dasarnya dilihat Yang Menteri Kewangan cuba mengelak lah. Saya nampak cuba mengelak lah. Tetapi bila dia memberi jawapan, dia mengatakan bahawa permohonan itu, dia tidak kata diluluskan, tapi dia mengatakan bahawa permohonan itu akan dilaksanakan. Mana permohonan itu akan dilaksanakan. Dia guna ayat dilaksanakan melalui pembentangan RUU perbekalan tambahan di Parlimen ini. Okay, saya harus menjelaskan di sini. Bila dia menjawab gitu, mungkin bagi saya dia tidak sedar bahawa jawapan itu menunjukkan bahawa telah pun diluluskan RM1 juta itu kepada Yang Berhormat Najib ataupun Yang Berhormat Pekan. Kenapa saya kata begitu? Kerana dalam konteks Parlimen, apabila sebuah jawapan diberikan bahawa satu pembentangan bajet RUU perbekalan ataupun dalam bahasa lain bajet tambahan, dalam bahasa Inggeris supplementary budget, ia bermakna keputusan untuk belanja kawasan itu mesti diluluskan oleh Kabinet. Meluluskan Kabinet, maknanya ada permohonan, Kabinet luluskan, dan kemudiannya akan dibelanjakan. Lepas itu baru dibawa ke Parlimen untuk dibentangkan, dibahas dan diluluskan. Itu prosedur. Bila dia kata akan adanya satu bajet tambahan, maka ada seorang ahli Parlimen, iaitu Yang Berhormat Pokok Sena, mengatakan ini menunjukkan telah diluluskan. Ketika tu saya nampak Yang Berhormat Menteri Kewangan agak, mungkin beliau tidak sedarlah jawapan dia.
dia seolah-olah macam, kalau saya guna dalam tadi, is caught by surprise. He was caught by surprise. Dia boleh katakan hampir terkejut lah dengan reaksi daripada Yang Berhormat daripada Pokok Sena. Jadi saya nak mengatakan, bila kita mendengar jawapan daripada Yang Berhormat Menteri Kewangan itu, yang mengatakan bahawa permohonan itu akan dilaksanakan oleh kerajaan yang ada sekarang ini melalui pembentangan RUU perbekalan, ataupun apa supply bill. Bermakna akan ada satu pembentangan bajet tambahan. Seperti saya kata tadi, RUU akan dibentangkan setelah Kabinet meluluskan permohonan daripada Najib untuk dapat 1 juta atas alasan kerana kononnya beliau telah berjasa. Sebab tu Yang Berhormat apakah jasa yang telah pun diberikan oleh Yang Berhormat Pekan. Sebab kita tahu bahawa Yang Berhormat Pekan telah pun terlibat dengan kes Wad MDB, yang mana kerana kes Wad MDB kerajaan telah berhutang sebanyak 39 bilion antara wang pokok dan hutang pokok dan juga interest ataupun bunga atau faedah. Jadi sekarang ini dalam keadaan dia telah pun menyebabkan kita semua berhutang, sebab wang kerajaan itu wang kita semua telah berhutang. Sekarang ini dia pula minta untuk mendapatkan 100 juta bagi membeli rumah dan juga hartanah. Sebab tadi pada sidang parlimen tadi memang berlaku kekecohan yang agak panas sebab kita tak boleh menerima. Apatah lagi apabila Menteri Kewangan mengatakan bahawa dalam pembentangan bajet ini kita mengambil sikap, bila ada seorang ahli parlimen mengatakan, adakah kita kaedah dalam perbelanjaan kerajaan ini berdasarkan race base, iaitu berdasarkan perkauman, ataupun berdasarkan need base, keperluan. Kalau keperluan tak kira daripada Melayu ke Cina, India, kita tolong walaupun susah. Dia mengatakan, berdasarkan need base, keperluan berdasarkan keperluan. Saya bangun, saya mengatakan, kalau sekiranya betul berdasarkan need base, apakah kriteria yang membolehkan Yang Berhormat Pekan untuk mendapatkan 1 juta itu? Adakah ia berdasarkan need base? Tapi malam tidak ada jawapan. Apa pun saya katakan pada pengundi Melaka bahawa inilah realiti yang berlaku, di mana seorang yang bergelar banduan telah disabitkan bersalah oleh mahkamah dalam kes sanksi yang melibatkan anak syarikat YNDB. Tiba-tiba beliau sekarang ini telah memohon satu permohonan untuk mendapatkan RM 1 juta untuk mendapatkan tanah dan juga bangunan ataupun rumah. Jadi saya nak tanya kepada Yang Berhormat daripada Pekan ni, adakah dia tak ada bersalah sedangkan dia telah menyusahkan rakyat melalui isu YNDB. Sekarang ni dia nak pula minta duit untuk, bukan duit dia, duit kita semua, daripada wang kerajaan mana wang rakyat. Jadi saya nak minta supaya yang semua para pengundi di Melaka supaya dapat menjadikan maklumat ini berdasarkan jawapan rasmi daripada pihak kerajaan tadi petang daripada Menteri Kewangan. Jadi adakah wajar untuk kita terus memilih Parti UMNO Barisan Nasional ini sebagai parti yang seharusnya mewakili rakyat Melaka sebagai kerajaan di Melaka, ataupun parti-parti yang bersokong dengan beliau, bersokong dengan UMNO di dalam peringkat kerajaan pusat, walaupun mereka berlawan antara Barisan Nasional dan juga PN, pada hakikatnya mereka adalah sama. Jadi kita harap semua rakyat, saya menyerulah dengan rendah hati supaya memilih calon daripada Pakatan Harapan untuk kita dapat lari daripada segala perkara-perkara yang tidak masuk akal ini, iaitu seorang yang banduan telah menyusahkan kita semua tetapi telah meminta untuk wang RM 100 juta. Tadi ada seorang Yang Berhormat daripada Gubu Raya mengatakan bagaimana untuk peruntukan orang-orang India misalnya, keseluruhan komuniti India lebih kurang 1 juta, tetapi untuk seorang sahaja individu dia meminta juga 100 juta. Dan juga tadi bagi oleh ramai ahli parlimen daripada Sabah dan Sarawak sebagai contoh, mengatakan sebagai contoh peruntukan untuk kaum asal di sana yang begitu kecil jumlahnya, sedangkan untuk seorang ahli parlimen yang juga Perdana Menteri yang telah menyusahkan kita dengan tragedi YNDB ataupun skandal YNDB, skandal Mega YNDB, telah menjatuhkan maruah integriti Malaysia, sekarang ini sedang mendapatkan RM 100 juta. Dan kalau berdasarkan jawapan daripada pihak kerajaan tadi, ia telah pun diluluskan oleh Kabinet dan akan dibentangkan melalui bajet tambahan. Jadi saya harap rakyat dapat memikirkan hal ini. Jadi sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para pendengar sekalian
Saya harap dapat berfikir dengan rasional dan membuat perubahan pada hari Sabtu ini untuk kita mengundi Pakatan Harapan dan menolak Parti Barisan Nasional dan juga parti-parti sewaktu dengannya lah, seperti Parti Perikatan Nasional yang daripada Bersatu dan juga PAS dalam konteks di Melaka. Sekian, terima kasih.